Tapi itu menunjukkan macam mana sampai hari ini, walaupun sudah 1 minggu, tinggal 1 minggu saja lagi nak kempen, UMNO Barisan Nasional masih lagi gaduh. Sama sendiri masih lagi gaduh. Sebab itu saya boleh beritahu kawan-kawan yang Melayu, Cina, India yang ada dekat Ledang pada hari ini, sokongan kepada Barisan Nasional jatuh mendadak setiap minggu. Sekarang ini, sokongan kepada Pakatan Harapan daripada Melayu, campur Cina, campur India adalah yang paling ke depan sekali. Nombor 1 ialah Pakatan Harapan. Nombor 2 ialah Barisan Nasional. Nombor 3 Perikatan Nasional. Cuma antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, dia masih dekat-dekat. Tapi it's okay, baru 1 minggu. Sebab itu kita nak masuk minggu kedua, sebelum mengundi hari Sabtu minggu depan, kita kena pastikan kalau malam ini, lepas 1 minggu, orang ramai macam ini, bila keluar mengundi hari Sabtu minggu depan, orang yang keluar dan mengundi PH, mestilah jauh lagi ramai daripada yang ada malam ini. Boleh? Itulah. Sekarang pengundi lagi semangat daripada saya. Saya sudah tak ada suara. Baik Jadi macam mana keadaan kempen sekarang? Pandangan saya, bila saya tengok kempen di seluruh Malaysia, saya rasa BN akan terus bermasalah. Kalau selepas 1 minggu pun sudah kempen BN itu masih belum take off. Dia macam kapal terbang tak ada enjin, belum masih tak boleh take off lagi ni. Saya rasa bila masuk hari Sabtu, hari Ahad, kempen BN akan jadi makin teruk dan makin teruk. Jadi saya ingat boleh selesaikan persaingan dengan BN, kita akan terus berada di depan. Cuma 1 minggu daripada sekarang, malam ini ada pengundi Melayu, pengundi Cina, pengundi India. Saya boleh sebut kepada yang hadir dan juga kepada yang menonton, saya akan tumpukan kepada untuk kita lawan PN supaya dia tidak terus main isu perkauman untuk menakut-nakutkan Melayu daripada mengundi Pakatan Harapan. Sebab BN sudah problem. BN memang nampak kempen dia tak akan take off. Tapi kita juga kena berhati-hati dengan PAS dan Bersatu. Sebab bila kita serang BN, yang banyak lawan BN adalah PH. Yang lawan corruption BN adalah PH. Tapi di belakang ada Bersatu dengan PAS yang bisik sama orang Melayu. Kalau you tak suka BN sebab BN itu corruption, you jangan undi sama dengan PH sebab PH ada orang Cina, undi sama kita sebab kita hanya orang Islam. Baik. Itu yang sekarang dimainkan oleh kempen PAS dan Bersatu di mana-mana. Kepada pengundi Melayu, sekarang ini yang terbaru, PAS sudah cakap, kalau orang Melayu undi PH ataupun undi BN, nanti masuk neraka. Dia cakap macam tu tahu Uncle. Curi duit tak apa, tak masuk neraka. You tak buat kerja tak apa, tak masuk neraka. Rasuah tak apa, tak masuk neraka. Tapi kalau undi PH atau BN, lu masuk neraka. Orang PAS cakap macam tu, kempen dekat kampung-kampung. Saya gelaklah, saya kata ayo. Saya nak beritahu kepada orang Melayu lah. Cina pun ada, Melayu pun ada, yang menonton dekat luar banyak. Fikir macam ni lah. Problem ni, orang Melayu kalau dengar macam ini, kita kena fikir secara waras. Jangan jadi gila macam orang PAS dan juga orang Bersatu. Dia kata, kalau undi PH dan BN masuk neraka. Okey Kemudian saya orang Melayu, saya nak tanya dengan PAS. Dulu you cakap, kalau ada calon Cina dengan calon Melayu,
Walau macam mana teruk pun calon Melayu itu, you mesti undi calon Melayu. Tak boleh undi calon Cina. Itu dulu. Sekarang dia cakap, kalau ada PHBN, kalau orang Melayu undi PHBN masuk neraka, baik ya? Okey, pas. Kita ada problem di Sungai Petani. Sungai Petani kita ada problem. Sebab PH letak calon Melayu. Yang mewakili PH di Parlimen Sungai Petani adalah Melayu. Yang mewakili PN, yang mewakili Bersatu, ialah calon Cina. Jadi orang Melayu nak pilih macam mana dia? Mula you kata kalau undi Cina, you masuk neraka. Kena undi Melayu. Tapi sekarang ini undi Melayu, tapi sebab PH pun masuk neraka. Macam itu mati orang Melayu, semua masuk neraka lah macam tu. Sebab itu saya kata, kepada pengundi-pengundi Melayu dekat luar, yang hadir dekat sini, yang mendengar, dalam tempoh berbaki 1 minggu ini, kalau pengundi-pengundi yang Cina yang dengar saya ceramah, kalau tengok saya selalu cakap pasal Melayu, itu bukan sebab saya sudah masuk UMNO. Itu sebab kita kena yakinkan dan beritahu sama pengundi-pengundi Melayu kita, jangan dengar ugutan agama daripada UMNO, PAS dan Bersatu. Kita masuk syurga ke, we go mana-mana ke, itu bukan sebab kita undi parti politik. Itu sebab kita sebagai orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India, itu sebab hati kita baik. Itu antara kita dengan Tuhan. Itu antara kita dengan manusia. Kalau hati kita baik, kita tak makan orang punya rezeki, kita tak curi duit, kita layan semua orang dengan baik, hubungan kita dengan Tuhan bagus, yang itu masuk syurga. Kalau undi PAS pun, undi Bersatu pun, undi UMNO pun, tapi kalau you curi duit, you tak berlaku adil, you aniaya orang, zalim dengan orang, you undilah UMNO, PAS, Bersatu banyak kali macam mana pun, kalau you banyak buat dosa dengan orang, you banyak buat dosa dengan Tuhan, you masuk neraka juga. That's how it works. Kemudian orang UMNO pun sekarang pening kepala. Sebab PAS sudah cakap, kalau undi UMNO BN nanti masuk neraka. Jadi ada masalah besar. Terutamanya kepada orang-orang PAS dekat Sabah. Sebab dekat Semenanjung, PAS lawan dengan UMNO. Dekat Sabah, PAS undi UMNO. PAS tidak bertanding di Sabah, dan PAS Sabah sudah pun mengeluarkan arahan, pengundi-pengundi PAS di Sabah mesti mengundi Bersatu dan UMNO. Jadi you gila ke orang PAS, you cakap sama orang, undi BN masuk neraka, tapi dekat Sabah, you hantar you punya pengundi-pengundi masuk neraka juga sebab you suruh undi BN. Gila punya orang. Sebab itu, saya tahu setiap kali nak masuk pilihan raya, setiap kali pilihan raya yang lepas-lepas, masuk saja dekat pilihan raya, kita akan ada parti-parti yang macam PAS, yang menunggang agama, mengugut pengundi, menggunakan agama untuk dapat undi. Selama ini mereka semua ini boleh bebas saja maki orang Cina, fitnah orang India, takut-takutkan orang Melayu. Saya nak beritahu kawan-kawan dekat Ledang dan juga yang menonton dekat luar, saya dan peguam-peguam saya akan tengok ucapan PAS itu yang kata kalau undi BN dan PH masuk neraka, dalam beberapa hari lagi saya akan buat laporan polis dan laporan SPR terhadap PAS. Sebab kita tak boleh biarkan orang macam ini. Dia ingat, dia hasut orang, ugut orang guna agama untuk menakut-nakutkan orang Melayu kampung. Dia ingat dia akan terlepas daripada undang-undang. Kali ini,
Bukan orang bawah-bawah yang akan buat laporan terhadap PAS. Timbalan Presiden PKR yang akan buat laporan terhadap PAS. Jadi yang berucap yang PAS, Ketua Pemuda PASIK tu, you siapkan lawyer you cepat-cepat. Saya akan buat laporan polis sebagai pengajaran kepada PAS. Lain kali nak masuk pilihan raya, cakap dengan pengundi macam mana kita nak bantu pengundi. Beritahu dengan pengundi, kalau jadi menteri, jadi kerajaan, apa rancangan PAS untuk bantu Melayu, Cina, India. Jangan sekali-kali lagi di masa akan datang gunakan arahan yang menunggang agama, yang mengata orang itu akan masuk neraka, orang ini kafir, orang ini kalau undi nanti tak dapat masuk syurga. Baik ya? Sebab itu juga memang tumpuan saya sekarang ini kepada PAS. Sebab bahaya PAS dan Bersatu dan Perikatan Nasional ni ada dua. Satu ialah dia bermain perkauman dan keagamaan yang sangat berbahaya. Dia tidak sedar sebenarnya kalau dia terus membina kebencian kepada rakyat yang bukan Islam di negara ini, itu mengancam ketenteraman negara kita. You nak dapat undi boleh, tapi bukan dengan membina kebencian terhadap kaum lain. Kerana sampai bila orang PAS, orang UMNO, orang Bersatu nak tekan dan maki orang Cina, sudah tentu ada satu masa orang Cina akan jawab. Kalau orang Cina jawab, nanti you kata Cina kurang ajar. Jadi kalau saya jadi orang Cina pun, tiap-tiap hari you maki orang Cina. Tiap-tiap hari you cakap, orang Cina ini bapa segala rasuah. Macam mana orang Cina tak marah? Yang terima rasuah itu pegawai-pegawai kerajaan, sebahagian besarnya memang Melayu. Bukan sebab orang Melayu memang dilahirkan untuk terima rasuah, tetapi banyak yang pegang jawatan dalam kerajaan itu orang Melayu. Kalau businessman, orang Cina lebih ramai, orang Melayu pun ada, orang India pun ada. Kita dah tengok dah rekod negara kita, yang bagi rasuah ini semua ada. Melayu ada, Cina ada, India ada. Jadi ini bukan soal kaum. Ini soal sistem kerajaan yang meletakkan ahli-ahli politik, pegawai-pegawai kanan kerajaan yang kelabu mata bila orang bagi duit, nak hidup senang. Isu dia bukan orang Cina ini punca segala rasuah. Jadi saya faham apabila Presiden PAS, Hadi Awang, dia berkali-kali serang orang Cina di negara ini. Mula orang Cina bapa rasuah, kemudian orang Cina komunis. Kalau saya jadi orang Cina pun saya marah, saya faham. Sebab itu saya nak bagi jaminan kepada kawan-kawan yang Melayu, yang Cina, yang India. Kalau ada orang sentuh rakyat negara kita secara tidak adil, baik Melayu, baik Cina, baik India, insya-Allah kita dalam PKR dan Pakatan Harapan akan lawan orang yang macam ini dan akan bela. Baik yang Melayu, Cina, India, kita akan bela. Cuma saya juga nak beritahu kawan-kawan yang bukan Melayu, jangan bimbang sangatlah kalau yang serang itu adalah Hadi Awang. Sebab Melayu pun tak dengar sangat cakap dia. Orang tanya dia, bila mau isytihar harta. Dia cakap isytihar harta ni lebih-lebih sebab nak tunjuk kaya. Kita tanya PAS, bila PAS nak isytihar harta? Naik Presiden PAS, Nik Amar jawab, kita tak nak isytihar harta lah, malulah kita tak banyak harta. Hari ini lagi teruk. Orang tanya Hadi Awang tentang rekod dia hadir ke Parlimen. Satu Malaysia tahu, antara orang paling banyak ponteng pergi Parlimen ialah Hadi Awang. Gaji ada ambil.
Uncle bayar gaji dia tak tahu ni Cina-Cina dekat tangkap ni lah yang juga bayar gaji kepada adik awang. Kita bayar cukai itu bayar gaji sama dia. Gaji RM80,000 sebulan. Jadi orang tanya dia, you dapat gaji banyak, kenapa you tak pergi parlimen? You paling teruk sekali kehadiran di parlimen. Sebab itu uncle, aunty jangan bimbang lah. Orang Melayu pun tahu Hadi Awang ni dia nak bercakap, kasih dia cakap lah. You jangan ambil kisah sangat. Sebab jawapan dia memang jawapan tak masuk akal. Jawapan budak-budak. Orang tanya dia, kenapa you tak pergi parlimen? You tahu dia jawab apa? Oh, parlimen bukan macam sekolah. Sekolah memanglah budak-budak kalau pergi sekolah, kehadiran kena penuh. Tapi kalau parlimen, sebab bukan sekolah, kehadiran tak payah penuh. Oi, kalau you tak nak pergi parlimen, boleh. Jangan ambil gaji. Gaji itu orang bayar supaya kamu buat kerja. Yang ini yang saya ada masalah dengan PAS. Sebab PAS nak jadi kerajaan. Dia nak jadi menteri. Orang nak jadi menteri, dia pun nak jadi menteri. Tapi bila jadi menteri, dia kata jadi menteri ni bukan macam sekolah, tak payah masuk pejabat. Bila jadi menteri, dia tak tahu apa yang berlaku. Jadi sebab itu dia tak sedar untuk menjadi kerajaan bukan semata-mata untuk menjadi keistimewaan sebagai menteri, dapat kereta besar, gaji besar. Tanggungjawab sebagai menteri itu besar. Tanggungjawab menteri bukan saja nak selesaikan masalah rakyat, lebih penting juga kalau menteri itu terutamanya daripada PAS, dia mesti menyelesaikan masalah semua rakyat. Yang Melayu pun dia selesai, yang Cina pun dia selesai, yang India pun dia selesai. Jadi macam mana dia nak jadi menteri, sedangkan sebelum dia jadi menteri, dia cakap, kalau undi PH, sebab PH ada orang Cina, nanti pergi ke neraka. Sebab itu sekarang saya tumpu kepada kes, uncle tahu itu kes 2 bilion. 2 bilion ringgit yang melibatkan Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Saya macam biasa, kalau saya sebut awal-awal, selalunya saya sudah ada dokumen, semua sudah cukup. Saya tanya saja mau test. Kalau kita nak pikat girlfriend baru, ini masa sekolah lah. Kalau kita tengok, ini ada cantik, saya suka sama ni girlfriend. Awal-awal tu, mula-mula memanglah you tak cakap semua. Takkan you jumpa seorang, a girl you suka, terus you pergi cakap, you mau kahwin sama saya ke? Mula-mula you tanya sikit-sikit, lepas tu you kenal lebih-lebih. Dalam hati memang you sudah tahu awal-awal lagi. Dengan orang politik pun macam itu juga. Bila saya tanya awal-awal, memanglah saya buat-buat tak tahu. Tapi sebenarnya saya sudah tahu sebab saya sudah ada dokumen penuh. Jadi sebab itu, awal minggu ini hari Isnin, saya dah tanya kepada Tuan Ibrahim. Ini ada projek 2 bilion. Pegawai-pegawai kerajaan cakap sama saya, YB you boleh tolong stop ke tidak projek ini. Sebab projek ini dia mau bagi direct nego kepada kontraktor, dan kontraktor itu kontraktor kroni UMNO. Dia sudah dapat bilion-bilion projek. Ada projek yang bermasalah. Dan kalau bagi lagi this project dekat dia, direct award, direct nego, maksudnya syarikat yang sama yang akan dapat. Sedangkan UMNO, PAS dan Bersatu beritahu kepada pengundi Melayu, bagi undi sama PAS dengan Bersatu supaya dia boleh lantik lebih ramai orang Melayu dalam perniagaan. Tapi bila dia jadi kerajaan, projek yang dia bagi itu hanya kepada kroni 4-5 orang saja, sedangkan Bumi Putra Melayu yang lain yang buat bisnes, keadaan dia sama saja dengan China, dengan India, nama saja Melayu, projek ataupun kalau masuk tender kerajaan cukup susah nak dapat.
Jadi pegawai kerajaan kata, boleh tolong tak?